Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita ada buat sambungan kepada misi kemanusiaan kita. Cuma hari ini kita bukan hanya pergi kepada rumah rakyat Malaysia, tetapi ada satu kampung berhampiran dengan Lok Yu yang kita dapati ada lebih kurang 50 keluarga yang terdiri daripada warga asing, pekerja-pekerja asing mempunyai permit yang bekerja di Malaysia. Keadaan mereka agak tenat kerana ada di antara yang sudah beberapa hari tak makan dan sebagainya. Jadi saya hari nak sampaikan dua perkara. Pertama, saya nak beritahu daripada tadi yang kita bantu di sebelah Wangsa Maju, ada warga Mas yang tinggal umur dah saya rasa lebih 70 tahun, tinggal di dalam satu rumah tanpa ada sesiapa, maknanya sebatang kara. Jadi saya merayu kepada netizen, jiran-jiran yang mana mereka tahu bahawa ada jiran mereka yang tinggal sebatang kara. Kita harap supaya mereka ni dapat menjengah lah pakcik ataupun makcik ni, dan dapatlah kalau boleh menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan. Ada di antara mereka mungkin ada lagi anak, keluarga dan sebagainya, mungkin yang mungkin tak dapat pulang untuk menjaga ayah dan ibu mereka ni. Harap dapat mencari jalan bagaimana dapat menghubungi pihak-pihak tertentu untuk tengok-tengokkan warga-warga Mas ni. Sebab saya agak sedih tengok tadi pakcik tu, tengok sofa dia pun dah ada najis dan sebagainya. Jadi ini juga boleh mendatangkan masalah lain, penyakit lain dan sebagainya. Jadi saya harap kalau boleh kita sebagai warga ataupun rakyat Malaysia ni dapat lebih prihatin. Kalau misalnya ada kawan-kawan kita ataupun jiran kita yang uzur, tak mampu nak keluar ke kedai untuk beli barang dan sebagainya, mungkinlah dapat membantu mereka ni untuk membeli keperluan-keperluan asas. Keduanya, tadi kita menghantar sikit bantuan untuk warga Indonesia. Ramai orang tanya kenapa nak pergi ke tempat orang Indonesia. Saya nak beritahu bahawa hari ini sekurang-kurangnya kita lega kerana kerajaan telah memberi bantuan kepada the B40, iaitu mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah RM4,000 ke bawah. Yang mempunyai pendapatan RM8,000, RM4,000 hingga RM8,000 pun mereka dapat sekurang-kurangnya RM800 juga untuk bantuan prihatin yang telah pun mula diedarkan semalam. Tetapi saya nak beritahu, ada di antara majikan-majikan yang ini saya cerita pasal pekerja asing yang ada permit, saya belum cerita pekerja asing yang tak ada permit, yang kerja sana sikit, makan gaji hari, kerja sini sikit, setiap hari dia ambil dah RM50 satu hari. So mereka ni bila tidak ada kerja, mereka tidak ada pendapatan. Kalau tak ada dokumen, lagilah berbahaya. Jadi saya tahu juga Kementerian Wilayah ada memberikan bantuan beras dan sebagainya, tetapi mungkin benda ni tidak sampai di semua tempat. Saya nak beritahu, di Malaysia ni, di mana ada bangunan, di mana ada construction dan sebagainya, sudah pasti ianya akan ada kongsi ataupun penginapan mereka ini. Jadi saya mengharapkan supaya pertama sekali, mungkin sesiapa yang tahu mereka ini, keadaan mereka yang mungkin parah, kerana ada setengah-setengah tadi kita tengok ada yang mereka kerja di tempat-tempat yang saya rasa agak selesa. Ada yang kerja kat istana pun ada, tapi mungkin disebabkan dalam tempoh Covid ni tak kerja, jadi gaji pun ada yang belum terima sampai sekarang. Ini hari dah 8 hari bulan. Ada yang kerja cleaner dan sebagainya. Tetapi yalah, saya tak maulah ulas pasal majikan. Ada kemungkinan majikan bila tak kerja macam mana nak bayar gaji.
Kita kena faham juga bukan semua majikan, walaupun kerajaan alhamdulillah mula peringkat awal bagi 600, kemudian Tan Sri Muhyiddin dalam package rancangan yang ketiga dia bagi another 600, dah jadi 1,200. Tapi mungkin juga ada lagi majikan yang masih belum boleh membuat pembayaran gaji. Jadi saya harap ini penting, kerana kita kena faham bahawa manusia dia sabar ada limit. Dia ada sabar ada limit. Kalau dia lapar, mungkin dia boleh bersabar lagi. Tapi kalau dia lihat anak dia lapar, ada kemungkinan seorang ayah ni dia punya kepala dia ni, dia boleh pergi buat benda-benda yang tidak kita sangka. Ni Suzalina tanya di mana. Tadi saya dekat dengan kubur Jepun, dekat belakang, dekat Lok Yu, dekat dengan Lok Yu. Saya nak beritahu, seorang bapa takkan sanggup melihat anak dia kelaparan. Itu je. Jadi sebelum berlakunya jenayah dan sebagainya, saya merayu pada semua rakyat Malaysia, dan saya haraplah kerajaan dapat improvise bagaimana cara mereka-mereka yang betul-betul dah sampai tahap kritikal tak makan ni dapat menyalurkan maklumat ini, dan dalam masa yang sama, kalau ada yang nak menyumbang ini, bolehlah menyumbang kepada tabung yang telah disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, ataupun yang saya dengar diedarkan oleh Jabatan Pertahanan Awam. Kami Laskar Cyber pun, kita pun ada juga menerima permintaan daripada pihak-pihak tertentu. Ada yang mungkin kita boleh tolong edarkan, kita pun boleh edarkan. Cuma saya harap supaya rakyat Malaysia, sebab Malaysia ni luas, kita tak mungkin boleh bantu seluruhnya. Cuma kalau anda tahu dekat dengan kawasan anda ada kongsi ataupun ada kawasan perumahan untuk pekerja-pekerja asing ni, pergilah tinjau. Pergi tinjau. Kalau misalnya ada di antara mereka ni dapur tak berasap, saya harap dapatlah usahakan sesuatu, kerana ianya pastinya untuk keselamatan kita juga. Dan alhamdulillah rakyat Malaysia sudah pun dibantu oleh kerajaan. Itu pun ada yang gagal mendapat bantuan, masih lagi memerlukan bantuan. Tetapi kepada mereka-mereka yang tidak mendapat bantuan ni, terutamanya pekerja asing yang saya rasa kat dalam Malaysia ni tak kurang 2-3 juta orang, saya rasa inilah masanya kita rakyat, kalau misalnya majikan mereka ni tak mau ambil tanggungjawab ataupun sudah tidak mampu, mungkin pasal payment yang kerja-kerja yang mereka buat di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dulu, mungkin sampai sekarang tak dibayar dan sebagainya. Ini mungkin juga akan menimbulkan masalah bagi mereka. Saya dapat juga banyak maklumat kawan-kawan kita yang dulu buat kerja sampai sekarang tak menerima bayaran, walaupun Tan Sri Muhyiddin sudah mengumumkan untuk disegerakan bayaran-bayaran ni. Datuk Najib pun ada membuat cadangan supaya segerakan, tetapi sudah pastilah kerajaan yang sedia ada ni akan mengutamakan kerja-kerja yang dibuat zaman pemerintahan mereka. Ini agak normal, agak normal, dan sudah pasti majikan-majikan ni akan bermasalah untuk membayar gaji pekerja-pekerja asing ni. Jadi saya mengharapkan bagi mereka yang berkemampuan, tolonglah tinjau nasib pekerja-pekerja asing ini juga, kerana ianya juga dapat menjamin keselamatan kita seluruh rakyat Malaysia. Itu je yang nak saya sampaikan hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum.